اللهم صل عليه. Alhamdulillahi wasi'il ataya. Segala puji bagi Allah yang pemberiannya teramat luas, Wa alimid dhawahiri wal khafaya. yang maha mengetahui yang zahir dan yang tersembunyi, Wan nadhiri ilal qulubi wa ma tahtawihi minan nawaya. yang memantau dan melihat kepada hati dan apa yang diniatkan oleh seseorang dalam hatinya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbu jami'il baraya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kepada seluruh manusia. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu jami'il mahasini wal mazaya. Aku bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah yang terhimpun kepadanya segala kemuliaan dan keistimewaan. Azimul khuluqi tayyibus sajaya. Memiliki akhlak yang agung dan juga nilai-nilai murni yang baik. Sallallahu sallam wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi fi ila yaumi halil qadaya. Salawat dan salam tercurahkan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarga Nabi Muhammad dan juga kepada para sahabatnya serta kepada para pengikutnya. Wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ahlul maratibil aliyati wasyarafi wal mazaya. Salawat dan salam tercurah juga kepada pendahulu beliau daripada para nabi dan juga para rasul yang mereka adalah golongan orang-orang yang diangkat kedudukan dan darjatnya oleh Allah. Wa alihim wa sahbihim wa tabi'ihim. Dan juga bagi keluarga mereka para nabi dan pengikut-pengikut para nabi. Wa alal malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahi salihin. Tercurah juga kepada seluruh para malaikat yang dekat dengan Allah dan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa alaina ma'ahum wa fihim innahu arhamur rahimin. Dan moga-moga tercurah kepada kita semua bersama dengan mereka, sesungguhnya Allah Maha mengasihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala asy-syu'batu al-'ashirah mahabbatullah ta'ala. Qala sahlun 'alamatu العاشر قال سهل علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حبه ما حب النبي، وعلامة حبه صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حبها حب الآخرة، وعلامة حبها بغض الدنيا، وعلامة بغضها أن لا يأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. وقال حاتم بن علوان قدس سره من ادعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كذاب. من ادعى حب الله تعالى من غير ورع عن محارمه فهو كذاب. ومن ادعى محبة النبي من غير محبة الفقر فهو كذاب. ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب. وقال بعض العارفين إذا كان الإيمان في ظاهر القلب أحب الله تعالى حبا متوسطا، فإذا دخل سويداء القلب أحبه الحب البالغ وترك المعاصي. وبالجملة في دعوى المحبة خطر، فلذلك قال الفضيل إذا قيل لك أتحب الله تعالى فاسكت، فإنك إن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم فليس وصفك وصف المحبين. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. أما بعد فيذكر المؤلف رحمه الله تعالى
من شعب الإيمان شعبة المحبة لله تبارك وتعالى. Penulis dalam buku ini menyebutkan bahagian daripada cabang-cabang iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai kerana Allah taala. والمحبة لله ضرورة من ضرورات الإيمان إلا أنه على قدر قوة الإيمان وعمقه تقوى تلك المحبة وتعظم. Cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang menjadi kemestian bagi seorang yang beriman dan ia menjadi dasar keimanan seseorang. Hanya saja perbezaannya dengan kadar kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan cinta itu diukur dengan kekuatan imannya. Semakin kuat iman, semakin kuat cinta. فلا يخلو مؤمن عن محبة لله تبارك وتعالى، ولكن العبرة بقوتها وعظمتها وزيادتها، وذلك بحر لا ساحل له يجب على المؤمن أن يتطلبه ويزداد منه. Tidak dinafikan setiap orang beriman itu mempunyai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang menjadi tolak ukur kecintaan kepada Allah sejauh mana ketinggian iman kepada Allah untuk diukur dengan iman itu setinggi mana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada penambahannya kecintaan kepada Allah, sesungguhnya berbahas tentang cinta kepada Allah adalah satu lautan yang sangat luas yang seharusnya bagi seorang beriman untuk terjun dan mencari serta meraihnya. وإذا قوي الإيمان وثبت ورسخ في القلب سمي يقينا. Iman itu bila kuat dan mengakar dalam hati, maka ia diberi nama yakin. فاليقين عبارة عن قوة الإيمان وثباته ورسوخه. Keyakinan itu artinya kekuatan iman dan juga mengakarnya iman di dalam hati. أول مراتبه علم اليقين. Kedudukan keyakinan itu ada beberapa peringkat. Yang pertama adalah namanya ilmu yakin. وثانيها عين اليقين. Yang kedua namanya ainul yakin. وثالثها وأرفعها حق اليقين. Dan yang ketiga yaitu paling tinggi sekali adalah namanya haqqul yakin. قال تعالى ثم لترونها عين اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, janganlah kamu berbuat begitu, yakni menafikan perbuatan yang salah sebelumnya, kalau kamu tahu apa yang diberitahukan oleh Allah dengan pengetahuan dalam peringkat ilmu keyakinan. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Kamu pasti akan melihat akan dahsyatnya api neraka dan kamu akan menyaksikannya dengan kedudukan ainul yaqin. وقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. Dan dalam ayat yang lain, adapun orang-orang yang ditempatkan oleh Allah dalam kedudukan orang-orang al-muqarrabin, maka mereka akan ditempatkan oleh Allah di syurga yang penuh dengan kenikmatan. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. Adapun golongan orang yang namanya ashabul yamin, maka ucapan salam kepada mereka yang tergolong dalam ashabul yamin, golongan kanan. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. Adapun orang-orang yang mendustakan, maka bagi mereka hidangan daripada neraka وتصلية جحيم. dan mereka akan masuk neraka jahim. إن هذا لهو حق اليقين. Yang demikian itu adalah dinamakan dengan haqqul yaqin. فما أمرنا بالإيمان به من الغيب الناس فيه على هذه المراتب. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Manusia di dalam imannya kepada hal-hal yang gaib terbagi kepada peringkat-peringkat atau 3 peringkat ini. لا عبرة بالشك ولا بالتردد. Tidak ada ruang bagi untuk orang meragu-ragukan. ولكن أول الدرجات الجزم بالتصديق بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. Yang pertama, yang utama sekali adalah meletakkan kekuatan kepercayaan atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW daripada berita-berita yang gaib. ومرتبة حق اليقين للنبيين وخواص ورثتهم من الصديقين.
Kedudukan haqqul yaqin ini diberikan kepada golongan para anbiya dan juga para rasul serta golongan orang-orang yang menghampiri kedudukan mereka daripada golongan as-siddiqin. ومرتبة عين اليقين لعموم الأولياء والصالحين. Adapun kedudukan ainul yaqin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang saleh daripada para wali-walinya Allah. ومرتبة علم اليقين للصادقين من المؤمنين. Adapun kedudukan daripada ilmu yaqin diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dalam imannya dari kalangan orang-orang beriman. وما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين. Tidak ada satu pemberian dari Allah yang diturunkan daripada langit yang lebih mulia daripada anugerah keyakinan. وروى البخاري في صحيح عن ابن مسعود قال اليقين الإيمان كله. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya keyakinan itu adalah iman secara keseluruhannya. وهبنا الله اليقين وجعلنا من أهله. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keyakinan dan menggolongkan kita dalam golongan orang-orang ahli yaqin. ورقانا في مراتبه. Dan Allah tingkatkan kita dalam tingkatan-tingkatan yang tinggi dalam keyakinan. ولليقين 9 مقامات. Bagi keyakinan itu ada 9 makam. وله مقابلها أحوال اليقين. Dan pada setiap kedudukan itu ada keadaan-keadaan tertentu dalam keyakinan. فالمقامات يمكن للمؤمن أن يكتسبها ويتسبب للوصول إليها. Kedudukan dan peringkat-peringkat keyakinan tadi bagi seorang beriman boleh untuk berusaha dan beramal untuk mencapainya. حتى يرسخ ويثبت فيها. Sehingga keyakinan itu menguat dan juga mengakar dalam hatinya. وكلما رسخ في مقام أثمر له حالا. Setiap seseorang itu berusaha untuk menguatkan keyakinannya pada setiap kedudukan akan melahirkan dan menghasilkan buah pada keyakinan itu. ثم يكون له حال من المقام الذي فوق المقام الذي هو فيه. Bila ia sudah mendapatkan buah daripada keyakinan pada makam yang pertama dengan berterusan melakukannya, maka ia akan meraih daripada kedudukan makam keyakinan yang lebih tinggi daripada yang pertama. فإذا رسخ فيه كان في المقام الثاني وتبدو عليه حال للمقام الثالث. Bila ia sudah menguat pada peringkat makam kedua pada keyakinannya, akan dia mendapatkan hal atau keadaan buah daripada keyakinan pada peringkat yang kedua yang melayakkan dia untuk masuk pada peringkat keyakinan yang berikutnya yang ketiga. والمقام الأول من مقامات اليقين الذي تبنى عليه المقامات هو التوبة. Kedudukan pertama untuk diraih dalam peringkat keyakinan untuk menguat di dalam hati adalah dimulai dengan fondasi yang dinamakan taubat. فمن لا توبة له فلا يقين له. Siapa yang tidak bertaubat maka tidak akan meraih keyakinan. فكل من يدعي مقامات اليقين ولم يرسخ قدمه في تصحيح التوبة فهو كذاب. Siapa orang yang dia mendakwa memiliki keyakinan tetapi tidak menguat keinginannya atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang yang berdusta. والتوبة إذا صحت وقويت أثمرت حالا هو أول أحوال اليقين وهو المحبة التي ذكرها الشيخ. Taubat itu bila sudah dilakukan dan sungguh-sungguh dan semakin ia dapat dilihat kesannya pada taubat, akan lahir daripada sifat taubat ini langkah dan juga keadaan hal yang pertama pada keyakinan, yaitu yang dinamakan dengan mahabbah seperti mana disebutkan oleh Syekh. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya Allah itu sayang dan cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. فالمحبة أساس الأحوال تبنى عليه جميع أحوال اليقين. Mahabbah itu adalah dasar kepada satu keadaan yang baik yang dibangun atasnya keyakinan. فمن لا محبة له فلا حال له كما أن من لا توبة له لا مقام له. Orang yang tidak ada mahabbah maka tidak ada
tidak ada keadaan peringkat yang akan diberikan kepadanya yang lebih tinggi, seperti mana tidak ada keyakinan kalau ia tidak bertaubat. حققنا الله بحقائق التوبة Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hakikat taubat حتى تثمر لنا حقيقة المحبة sehingga dapat membuahkan di dalam hati kita hakikat rasa cinta. يقول عليه رحمة الله تعالى علامة حب الله حب القرآن. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya tanda seorang itu cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. هذه من جملة العلامات للمحبة، فمحبة كلام الله تعالى وكذلك ذكره وذكر صفاته كلها من علامة محبة الله تعالى. Disebutkan di sini tanda seorang itu cinta kepada Allah adalah cinta kepada firman-firman Allah, kepada kalam-kalam Allah, menyebut nama Allah, mengingati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. فإن كل من صدقت محبته لله يحب من أجل الله ما يحبه الله. Setiap orang yang kuat rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh, ia akan cinta kepada Allah dan cinta apa saja yang dicintai oleh Allah. يقول وعلامة حبهما أي محبة الله ومحبة القرآن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian disebutkan bahwasanya di antara tanda orang cinta kepada Allah dan cinta Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن الله تعبدنا بمحبته ولم يقدم عليه في المحبة أحدا من الخلق، فأولى من نتقرب بمحبته إلى الله من جميع الخلق في الأرض والسماء عبده المصطفى المختار سيدنا محمد. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang terulung untuk dijadikan oleh Allah wasilah untuk mendapatkan mahabbah dari Allah, melainkan insan terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik di bumi dan juga di langit. يقول وعلامة محبته صلى الله عليه وسلم محبة سنته. Tanda seseorang cinta pada Nabi adalah cinta pada sunnah Nabi. فإن محبه يقتدي به ويهتدي بهديه. Sesungguhnya orang yang mencintai baginda Rasulullah akan meneladani Rasulullah dan mengikutinya. وعلامة محبة السنة محبة الآخرة. Tanda seseorang itu mencintai sunnah Nabi, cinta kepada hari akhirat. أي محبة الدرجات فيها ونيل النعيم والقرب من الله ومرافقة المقربين. Yaitu yang dimaksudkan cinta akhirat adalah suka untuk meraih kedudukan dan darjat-darjat yang tinggi di akhirat, mendapatkan nikmat daripada Allah di akhirat, dan mendapatkan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan didekatkan dengan orang-orang yang dekat oleh Allah taala. وقول الإمام سهل بن عبد الله عليه رحمة الله علامة حبها إلى الآخرة بغض الدنيا، أي ما يقطع عن الدرجات في الآخرة، فالمراد بالدنيا كل ما شغل عن الله، كل ما أوقع الإنسان في ترك واجب أو فعل محرم أو ضيع به المنزلة عند الله تبارك وتعالى من أي مظهر من المظاهر. Disebutkan dalam kitab ini oleh Imam Sahal mengatakan bahwa di antara tanda kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya dan juga kepada Al-Quran setelah hari akhirat adalah benci kepada hal-hal yang bersifat keduniaan. Yang dimaksudkan benci kepada keduniaan adalah apa saja daripada urusan-urusan dunia yang melalaikan seseorang daripada akhirat, yang menyibukkan seseorang daripada mengingati Allah, sehingga karena keduniaan ia melakukan perkara yang haram, karena keduniaan ia meninggalkan yang wajib, karena keduniaan ia melakukan hal-hal yang dilarang. فأشد الدنيا التي يجب بغضها الكفر بالله تعالى والشرك به والعياذ بالله. Yang tertinggi sekali untuk dibenci dalam urusan-urusan keduniaan adalah sifat kufur kepada Allah dan syirik kepada Allah. ثم كلما أوقع في الكبائر من الذنوب. Kemudian yang kedua, apa saja daripada urusan dunia yang boleh membawa seseorang kepada dosa-dosa besar. ثم ما أوقع في ترك الواجبات.
Kemudian apa saja daripada urusan dunia yang menyebabkan seseorang meninggalkan hal-hal yang wajib. ثم ما حرم به الإنسان رفيع الدرجات Dan hal-hal yang boleh mengharamkan diri seseorang untuk meraih darjat-darjat yang tinggi di akhirat. يقول عليه رحمة الله وعلامة بغض هذه الدنيا أن يأخذ منها ما يتزود به إلى الآخرة. Dan tanda seseorang itu membenci kepada urusan keduniaan, tandanya adalah mengambil daripada keduniaan hanya sebagai bekalan baginya menuju akhirat. وقد تقدم معنا ما صح في حديث صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى جماعة من أصحابه شابا غدا في الصباح إلى العمل في كسب المال والنفقة. Telah disebutkan sebelum ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ada beberapa golongan sahabat yang berhimpun dan melihat seorang lelaki anak muda yang kuat dan dia keluar berjalan untuk bekerja untuk mencari rezeki. فقال بعض الجالسين مع رسول الله لو كان همة هذا في الجهاد في سبيل الله. Salah seorang daripada jamaah yang duduk di tempat itu melihat lelaki anak muda itu mengatakan satu dengan yang lain, andailah anak muda ini menggunakan kekuatannya untuk jihad di jalan Allah. فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكم. Nabi memberikan jawaban kepada mereka, kamu tunggu dahulu, jangan terburu-buru menilai. إنه إن غدا على والدين كبيرين يعولهما فهو في سبيل الله. Anak muda itu bila keluar mencari rezeki untuk memenuhi tanggungjawabnya kepada kedua orang tuanya yang memerlukan bantuan daripadanya, maka anak muda itu sungguh dia berjalan fi sabilillah. وإن غدا ليكفي أهله وولده فهو في سبيل الله. Jika lelaki ini bekerja mencari rezeki untuk keluarganya dan anaknya, maka dia fi sabilillah. وإن غدا ليعف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله. Jika anak muda ini keluar mencari rezeki untuk menjaga diri dan kehormatannya daripada meminta-minta kepada orang lain, maka dia juga fi sabilillah. وإن غدا ليصل رحما أو يعطي مسكينا وفقيرا فهو في سبيل الله. Jika lelaki ini keluar mencari rezeki untuk menyambung tali silaturahim, membantu kepada mereka atau membantu kepada orang-orang miskin, maka dia juga fi sabilillah. وإن غدا مكاثرا مفاخرا فهو في سبيل الشيطان. Akan tetapi kalau lelaki ini keluar mencari rezeki semata-mata untuk memperbanyak keduniaan ataupun sombong belaka, maka dia berada di jalannya syaitan. والحق تبارك وتعالى ذكر لنا من يتولى غير الله ويتخذونهم أندادا وشركاء مع الله تبارك وتعالى سواء كانت الأصنام أو الأهواء أو متاع الغرور في الدنيا أو أي شيء يتخذونه إلها من دون الله أنهم يحبون آلهتهم تلك محبة قوية. لكن قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لربهم وإلههم الحق من محبة الكافرين والمشركين لآلهتهم الباطلة. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menjelaskan golongan orang-orang yang meletakkan kepuasannya, keredaannya dengan meyakini ketuhanan bersama dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada golongan berhala-berhala yang disembah ataupun hawa nafsu yang menginginkan sesuatu yang sentiasa ingin dipenuhi sekedar semata-mata karena keinginan hawa nafsunya. Dijadikan semua itu sebagai tempat mereka untuk mencintai lebih daripada cinta mereka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah menyebutkan tentang sifat orang yang beriman dalam Al-Quranul Karim. Adapun orang-orang beriman menjadikan kecintaannya kepada Allah lebih daripada segala-galanya, termasuk dalam urusan keduniaan. Allahu Akbar. تكون المحبة لله على قدر المعرفة به. Kedudukan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada kedudukan ma'rifah seseorang itu, kenalnya orang itu kepada Allah. والمعرفة تحصل واليقين كذلك بثلاثة أسباب أساسية. Dan untuk meraih ma'rifah dan keyakinan itu
ada 3 langkah atau 3 asas. أولها حسن الإصغاء والاستماع إلى كلام الله وكلام رسوله خصوصا فيما يتعلق بعظمة الله ولقائه والدار الآخرة. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh untuk mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khususnya terhadap perkara-perkara yang mengingatkan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti daripada pahala dan juga pemberian-pemberian. والثاني الفكر في ملكوت الله وملكه وما بث من الآيات والتفكر في إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله على هذا الإنسان من حين خلقه بما لا يحصى ولا يعد. Yang kedua adalah menggunakan akal fikiran untuk bertafakkur tentang alam semesta ini yang dicipta oleh Allah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, dengan bertafakkur akan nikmat Allah kepadanya bermula daripada ia diciptakan sampailah pada waktu yang ditentukan. Bahagian ini adalah bahagian yang kedua untuk meraih keyakinan dan juga ma'rifah. وبصدق هذا التفكر يوقن أنه لا يجوز للمخلوق أن يحب شيئا قبل الله ولا يحب شيئا غير الله إلا من أجل الله. Dan bagi mereka yang bertafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah dan nikmat-nikmat Allah, maka akan melahirkan kepadanya rasa cinta kepada Allah dan tidak akan mendahului selain Allah pada kecintaannya dan tidak akan mencintai sesuatu melainkan mencintainya juga karena Allah. والسبب الثالث حسن العمل بطاعة الله وتجنب معاصيه وحضور القلب مع الله تعالى. Dan yang ketiga adalah istiqamah atau baik di dalam beramal dengan sempurna, baik daripada amalan-amalan ketaatan yang diperintah, meninggalkan segala maksiat dan berusaha menghadirkan diri sentiasa kepada Allah Ta'ala. فهذه الأسباب الثلاثة هي الأصول في الأسباب المؤدية إلى معرفة الله وإلى قوة اليقين. 3 perkara yang disebutkan di atas tadi adalah 3 dasar untuk kita dapat meraih kenal dan ma'rifah kepada Allah dan keyakinan kepada Allah. ولنتأمل ما جاءنا في الحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم من قول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Mari kita bersama-sama merenungi apa yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 keadaan, 3 perkara bagi seorang Muslim bila ada 3 sifat ini akan mendapatkan manisnya iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai lebih daripada selain keduanya. وسواهما يشمل كل شيء في الأرض والسماء وفي الدنيا وفي الآخرة. Selain daripada Allah dan Rasulnya, apa saja yang ada di atas muka bumi, apa saja yang di langit, apa saja yang ada di akhirat. فنسأل الرحمن أن يكرمنا بهذه المحبة. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih menganugerahkan kepada kita hakikat cinta kepada Allah dan Rasulnya. فنظل ونمسي والله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. Sehingga kita berada setiap saat, pagi dan petang, keadaan kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada keduanya. ونموت ونحيا ونموت والله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. Kita hidup dan kita mati dalam keadaan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai lebih daripada keduanya. وهذه المحبة فرضها الله تعالى في الكتاب العزيز. Rasa cinta ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia. وقال لنبيه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rasa cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Katanya, katakan wahai Rasulullah Muhammad, jika orang tua kamu, anak kamu, saudara kamu, pasangan kamu, keluarga kamu,
harta yang kamu cari, perniagaan yang kamu risau akan kerugiannya, rumah yang kamu diami, lebih kamu cintai semua itu, lebih daripada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah, maka tunggulah hukuman daripada Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang fasik. ولما رأى عروة بن مسعود الثقفي حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد قال رجع إلى قومه يقول لقد وفدت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاشي في ملكه فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا ولا رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. Ketika seorang bernama Abdullah bin Mas'ud Al-Thaqafi, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, ketika kembali daripada perundingan bersama dengan Rasulullah dalam satu perjanjian, kembali kepada kaumnya daripada kalangan kaum musyrikin, mengatakan, aku ini sudah berjumpa dengan Kisra di negerinya, dengan Kaisar di negerinya, dengan Najasyi di negerinya, raja-raja ini. Katanya, aku tidak melihat orang sanjung orang lain seperti mana sanjungan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Dan aku tidak pernah melihat orang mengagungkan orang lain umpama sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, baginda Rasulullah bersabda, daripada kekuatan iman dan manisnya iman, seseorang itu tidak mencintai saudaranya kecuali mencintainya karena Allah. Kamahabbatul mu'minina lil anbiya salawatullah wa salamu alaihim wa li ashabihim wa li alihim. Seperti kecintaan orang beriman kepada para nabi-nabi dan rasul dan keluarga-keluarga mereka serta pengikut-pengikut mereka. فإنه لا يحمل على محبتهم إلا إرادة الله تعالى وإرادة قربه. Sesungguhnya tidak ada yang membawa kecintaan kepada nabi-nabi yang terdahulu dan keluarga serta sahabat mereka, melainkan melakukan kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala daripadanya. وكذلك المؤمن الصادق يقيم هذا الميزان فلا يحب أي أحد إلا من أجل الله تعالى فيحب من كان طائعا ومن كان تقيا ومن كان صالحا. Demikian juga bagi orang-orang beriman dengan sungguh-sungguh tidak mencintai orang lain kecuali mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang disukai oleh Allah. وقال نبينا المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. Baginda Rasulullah bersabda dalam hadis, orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah nanti di akhirat akan dibangkitkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya. قال ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. Juga beliau bersabda, tidak ada dua orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, di antara keduanya yang dicintai oleh Allah adalah yang paling sayang kepada saudaranya. والثالث أن يكره الكفر والفسوق والعصيان كما يكره الوقوع في النار. Yang ketiga, tanda dari orang mendapatkan manisnya iman adalah orang itu tidak suka kembali kepada kekufuran, umpama ia tidak suka dicampakkan ke dalam api. فمن جاء بهذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang mendapati ketiga-tiga ini, maka ia akan mendapatkan manisnya iman seperti disabdakan oleh Rasulullah. يا من جمعتنا على التوجه إليك وتعلم أحكام شرعك اجمع لنا هذه الثلاث الخصال. Wahai Allah yang telah mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk belajar akan syariat-Mu, anugerahkanlah kepada kami tiga sifat tadi. رضي الله عنكم الشعبة 11 الخوف من عذاب الله وأقل درجات الخوف أن يمتنع عن المحظورات ويسمى ذلك ورعا، فإن زادت قوته كف عما يتيقن تحريمه ويسمى ذلك تقوى، وإذا انضم إليه التجرد للخدمة فصار لا يبني ما لا يسكنه ولا يجمع ما لا يأكله ولا يلتفت إلى الدنيا، ويعلم أنها تفارقه ولا يصرف إلى غير الله تعالى نفسا من أنفاسه فهو الصدق، ويسمى صاحبه صديقا، ويدخل في الصدق التقوى، ويدخل في التقوى الورع، ويدخل في الورع العفة، كذا قاله الغزالي في الإحياء.
قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقال تعالى وإياي فارهبون وقال تعالى لمن خاف مقام ربه جنتان ولحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة ولحديث أنس رضي الله عنه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وذكر من شعب الإيمان الخوف من الله تبارك وتعالى، ويستشكل بعض الناس الجمع بين المحبة والخوف، وذلك واقع وممكن ولا إشكال فيه. Disebutkan oleh Syekh pada tanda atau cabang iman yang berikutnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mempertikai bagaimana boleh terhimpun kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut dan rasa cinta. Hakikatnya kedua-dua ini boleh terhimpun. كمثل الجمع بين الخوف والرجاء. Seperti keadaan orang yang punya rasa takut dan rasa berharap. بل كل من هذه المقامات يبتني على المعرفة بالله تبارك وتعالى. Bahkan setiap maqam yang disebutkan tadi adalah sebagai tangga untuk seseorang itu kenal pada Allah Ta'ala. فمن عرفه جل جلاله امتلأ بمحبته وامتلأ بالخوف منه وامتلأ بالرجاء فيه على قدر معرفته بهذا الإله. Orang yang dia makin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin kuat rasa cintanya pada Allah, akan semakin kuat rasa takutnya pada Allah, akan semakin kuat rasa berharapnya kepada Allah, dan akan semakin kuat rasa rindunya kepada وإذا Allah. عرفت من كمال من تحب. Kalau kamu mengetahui kesempurnaan yang kamu cinta, أنه يعطي ولا يبالي. sesungguhnya dia maha memberi yang tak peduli seberapa banyak pemberian dan seberapa besar pemberian itu. ويمنع ولا يبالي. Dan dia maha berkuasa untuk menghalang dan tidak memberi. وأن بيد ملكوت كل شيء. Dan berada dalam genggamannya segala sesuatu. فلا بد أن تحبه ولا بد أن تهابه وتخافه ولا بد أن ترجو فضله وإحسانه. Maka kalau begitu keyakinan kamu kepada dia, pasti kamu akan cinta kepada dia, kamu akan juga takut pada dia, dan kamu juga pasti akan berharap kepada dia. وقال إن درجات صدق الخوف من الله الامتناع عن المحرمات التي حرمها الله. Dan di antara darjat yang paling penting untuk meraih itu adalah kesungguhan seseorang untuk menghalang diri daripada melakukan maksiat pada Allah. وإن فوق ذلك أن يكف عن المشكوك فيه ويدع ما لا باس به خوفا مما به باس، وذلك ورع من مقامات اليقين. Dan yang perlu juga menjadi pegangan kepada kita sebagai seorang beriman adalah berhati-hati kepada hal-hal yang diragukan atau hal-hal yang syubhah, dan bolehlah untuk kita melakukan hal-hal yang boleh atau yang harus. Dan sifat ini adalah dinamakan sifat wara', dan ini bahagian daripada darjat-darjat keyakinan. والصادق مع الله تبارك وتعالى تجتمع له أنواع الخيرات. Orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam imannya akan terhimpun kepadanya banyak kebaikan. وبالصدق وهو اجتماع قوى الظاهر والباطن على الأمر. Dengan kesungguhan itu akan terhimpun kekuatan secara zahir dan secara batin, semangat untuk beramal. يترقى في مراتب الصدق قولا وعملا وحالا وذوقا. Dan akan meninggi dengan kesungguhan itu pada perbuatan yang baik, baik itu bersifat perkataan, bersifat perbuatan, bersifat sikap, dan apa yang ada di dalam hati. حتى يصير صديقا. Sehingga ia akan diangkat dalam golongan orang-orang yang namanya siddiq. كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Seperti mana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, seseorang itu bila berusaha untuk dia menjaga sifatnya untuk jujur, maka ia akan diangkat darjatnya oleh Allah menjadi seorang yang siddiq. رزقنا الله الصدق معه في جميع الأحوال.
Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kesungguhan dan kejujuran dalam setiap keadaan. الصادق في المجيء إلى الدرس في المسجد يستشعر أنه ضيف الإله الخالق. Orang yang dia punya sifat sungguh-sungguh dalam keadaannya, dia datang ke masjid hari ini untuk menghadiri majlis ini, maka dia adalah merupakan orang yang menjadi tetamu kepada Allah Ta'ala. ويحسن الإصغاء والاستماع. Dan dia bersungguh-sungguh untuk mendengar dan memahami apa yang disampaikan. ويعزم على العمل بما علم. Dan berazam untuk beramal atas ilmu yang ia dapat. وأن يبلغ ذلك إلى غيره. Dan berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain. ويطلع الله من قلبه على ذلك. Maka Allah melihat akan azam dan kesungguhannya dalam hatinya ini. فيحيطه برحماته وعناياته وعطياته الكبيرة. Maka orang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang besar, pemberiannya yang besar dan juga perhatian yang besar. في الحديث الصحيح من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. Dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang keluar berpagi-pagi menuju ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidangkan untuknya jamuan setiap kali ia datang ke masjid di waktu pagi dan petang. وقد جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم بسند حسن أنه قال من أتى المسجد لا يأتيه إلا ليعلم فيه خيرا أو يتعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis yang hukumnya hasan, dikatakan barang siapa yang datang pergi ke masjid tidak ada niat selain untuk mengajar ataupun belajar, maka akan dicatat oleh Allah baginya pahala seakan-akan melaksanakan haji yang sempurna. والحديث الثاني في سنن الترمذي من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين أو أربعا انقلب بحجة وعمرة تامة تامة تامة. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang salat subuh berjamaah lalu ia duduk berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari, lalu ia salat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka ia akan kembali ke rumahnya membawa pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Allahumma ajzil ujurana ala jam'ina hadha. Ya Allah, anugerahkanlah pemberianmu dan pahalamu yang besar bagi kami وكل semua. من كان سببا فيه ضاعف له من عندك الثواب. Dan kepada mereka yang menjadi sebab terlaksananya majlis pada hari ini, ولا jadikanlah mereka تصرفنا lebih. إلا وقد نظرت إلى قلوبنا. Janganlah engkau jadikan kami bersuara daripada tempat ini, melainkan engkau pandang kepada kami. ووهبتنا حقيقة التوبة. Dan engkau anugerahkan kepada kami hakikat ووهبتنا taubat. حقيقة المحبة. Memberikan kepada kami hakikat mahabbah. ورزقتنا الصدق معك في جميع الأحوال. Anugerahkan kami kesungguhan dalam segala keadaan. اللهم خذ بيد الموفق المبارك الرئيس هذه البلدة وخذ بيده إلى كل ما فيه الخير والصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. Ya Allah, berikanlah kepada seseorang yang diberi taufik, yang diberi berkat, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada apa yang membawa kepada kebaikan dan juga kemaslahatan bagi masyarakat rakyat Malaysia dan untuk negara Malaysia. أحطه بعناية من عندك تقيه بها الأسواء. Anugerahkanlah kepada beliau perhatian daripadamu, engkau menjaga beliau daripada segala keburukan. وبارك في كل من يعينه على ما ترضى به في السر والنجوى. Berkatilah juga kepada mereka yang membantu kepada beliau dengan telus dalam segala keadaan. وخص بالتوفيق وزير الشؤون الدينية والوزير للرئيس الشؤون الدينية في هذه الولاية وجميع الوزراء اللهم هيئهم لما به صلاح العباد والبلاد. Memberikan, ya Allah, permintaan khusus kepada pejabat Majlis Agama Islam ataupun JAKIM ataupun siapa yang berusaha untuk menjayakan majlis juga pada hari ini, dan juga para menteri kabinet yang membantu kepada Perdana Menteri, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, jadikan mereka sebab untuk memberi kebaikan dan maslahatan untuk masyarakat dan negara. ارزقنا الإخلاص وإياهم لوجهك الكريم. Anugerahkanlah kepada kami dan juga kepada mereka ikhlas kerana Engkau. واحفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم. Jagalah kami semua seperti mana Engkau menjaga Al-Quranul Karim. وانصرنا بما نصرت به المرسلين.
Bantulah dan tolonglah kami seperti mana Engkau membantu dan menolong orang-orang para nabi dan juga para rasul. وأصلح شؤون أهل ماليزيا ووفقهم لما ترضاه. Berikanlah segala kebaikan dan segala urusan masyarakat dan rakyat di Malaysia. Jadikanlah mereka melakukan perbuatan untuk meraih ridha daripada Engkau. وما أجريت على أيديهم من نصرة المظلومين والمضطهدين في غزة خاصة اللهم أثبهم على ذلك واقبله منهم وزدهم من نوالك. Ya Allah, apa yang telah Engkau berikan taufik kepada rakyat Malaysia yang memberikan bantuan kepada mereka orang-orang yang dizalimi, kaum muslimin yang berada di Gaza, kepada mereka yang telah memberikan bantuan, berikanlah kepada mereka pahala yang besar di akhirat. وانظر إلى المسلمين في آسيا وجميع أقطار الأرض طولها وعرضها وشرقها وغربها. Berikanlah pandangan dan rahmat daripada Engkau kepada kaum muslimin yang ada di Asia ini dan juga yang berada di mana-mana di timur dan juga di barat. نظرة تزيل العنا عنا. Pandangan daripada Engkau, ya Allah, yang mengangkat segala kesusahan dan kesulitan. وتدني المنى منا. Dan Engkau berikan segala apa yang baik kepada kami. وكل الهنا نعطاه في كل حين. Dan berikanlah ya Allah segala kebaikan dan juga segala keselesaan kepada kami. ونجدد توبتنا إلى الله. Mari kita bersama-sama memperbaharui taubat kita kepada Allah. ونقول جميعا Dan mari kita bersama-sama berkata dan menyebut نستغفر الله العظيم Nastaghfirullah الذي لا إله إلا هو alladzi la ilaha الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. تب علينا يا تواب وافتح لنا الأبواب وادفع جميع البلايا والأوصاب. نلح عليك بالكتاب ومن أنزلت عليه الكتاب أن تصلح لنا كل شان وأن تتولانا في السر والإعلان وأن تسخر لنا الأسباب والأكوان وأن تدفع عنا كيد النفس والهوى والشيطان وأن تعز المسلمين في ماليزيا وجميع أقطار الأرض بعز من عندك وأن تذل المعتدين الظالمين الغاصبين الفاجرين المجرمين الكافرين ولا تبلغهم مرادا فينا ولا في أحد من المسلمين. اللهم اجعلها ساعة إجابة واجعل الدعوات مستجابة وأمطر على ساحات القلوب من صيب فضلك سحابة. اللهم اكشف الشدائد وادفع البلايا وأصلح الظواهر والخفايا واملأ القلوب طمأنينة وإيمانا ويقينا ومحبة لك ولرسولك تزداد. نظل ونمسي ونحيا ونموت وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما. وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما. وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما. واجعلنا متحابين فيك مجتمعين على ما يرضيك. أجب دعاءنا وحقق رجاءنا وزدنا من فضلك ما أنت أهله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسألك لنا ولهم ومن في ديارهم والمسلمين من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل ذلك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.